Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati rakan-rakan pengetua, guru besar dan penolong-penolong kanan bagi kod 6 TS25. Bertemu lagi kita dalam perbengkelan pada kali ini untuk modul yang kelima. School Leadership Community Channel. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta baking sekalian, kita teruskan program perbengkelan kita. Seterusnya, saya dengan hormatnya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Rafi M. Kunjamat untuk menyampaikan refleksi bagi modul 2 iaitu menerajui kepimpinan. Dengan hormatnya saya persilakan Tuan Haji Muhammad Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Tuan Haji Arba'in selaku moderator modul 5 pada hari ini. Tuan-tuan SIP plus SISC selaku RE pada TS25, tuan-tuan guru besar, tuan-tuan pengetua dan semua wakil-wakil sekolah GPK kanan dan yang bersama-sama saya pada hari ini. Hari ini saya akan membuat revisi modul 2 dalam modul 5, iaitu berkaitan dengan menerajui kepimpinan. Dalam menerajui kepimpinan, selari dengan aspirasi TS25 iaitu mentransformasi minda dan cara kerja bagi membangunkan kapasiti sekolah dan memanfaatkan sokongan profesional yang ada untuk kecemerlangan sekolah bagi melahirkan anak didik yang berdikari dan mandiri dalam era globalisasi. Dalam TS25 terdapat 4 KRA, iaitu yang pertama berkaitan dengan pemimpin berkesan, yang kedua guru berkualiti, yang ketiga sokongan PIBG dan komuniti, serta persekitaran pembelajaran dan pembelajaran bermakna. Dan ini akan menjadi sokongan kepada elemen kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Dalam modul 2 ini terdapat 4 subtajuk, iaitu yang pertama pengupayaan pemimpin pertengahan, interprestasi data, One Page Project Manager ataupun OPPM, dan Komuniti Pembelajaran Profesional PLC. Dalam modul 5 ini kita akan mengimbas kembali konsep modul 2 dengan menjawab kuis dalam delima. Apabila tuan-tuan memasuki delima, ada kuis yang perlu dijawab untuk modul 2. Dalam submodul 2.1 iaitu pengupayaan pemimpin pertengahan, ini adalah antara kuis yang terdapat dalam delima. Yang terdapat di dalam delima iaitu tuan-tuan diminta membaca setiap pernyataan di bawah dan tandakan pada ruang betul ataupun salah. Pernyataan yang pertama ialah berkaitan pemimpin tahap reproduction. Dalam the 5 level of leadership ialah pemimpin yang diiktiraf oleh pengikutnya kerana dia membangun dan mengupayakan mereka. Pernyataan yang kedua, sebagai pemimpin 360 darjah, pemimpin pertengahan perlu pandai memimpin dan menangani rakan sekerja dan pegawai atasan tetapi bukan pegawai bawahan. Dan yang pernyataan yang ketiga,
seorang pemimpin pertengahan perlu mahir membangunkan diri sendiri, mengurus orang lain dan membina kemahiran tugas-tugas utama. Ini antara perkara yang berkaitan dengan submodul 2.1. Tuan-tuan boleh jawab dalam D5. Objektif dan kriteria dalam modul 2 ini ialah memahami peranan pemimpin pertengahan, menganalisis dan mengenal pasti sumber manusia yang berpotensi menjadi MLT. Dan ini akan dapat kita pastikan kejayaannya. Kriteria kejayaannya ialah mengenal pasti keterampilan utama seorang pemimpin pertengahan, menghurai tindakan pemimpin pertengahan yang cemerlang. Objektif yang kedua, membina kemahiran dan cara mempengaruhi orang lain. Cara mengupayakan pemimpin pertengahan, memahami peranan pemimpin pertengahan. Dan objektif yang ketiga ialah menganalisa secara kritikal fungsi pencerapan dan kemahiran memberi maklum balas di sekolah. Ini dapat dilihat kriteria kejayaannya ialah berkongsi pandangan, pencerapan dalam kelas, kenal pasti pendekatan yang berfokuskan pembelajaran dan pembangunan diri, dan kaitkan dengan maklum balas pencerapan dengan model guru, serta peranan pemimpin dalam pencerapan. Objektif yang keempat ialah mengenal pasti potensi dan mekanisme menyokong pembangunan profesionalisme guru. Kriteria kejayaannya ialah kaitkan standard kecemerlangan PDP melalui SKPN G2, kenal pasti keperluan pemimpin pertengahan, berkongsi strategi dan cadangan penyelesaian masalah. Apa itu kepimpinan? Definisi kepimpinan menurut Ahmad Rusdi dalam kertas kerjanya Pemimpin dalam Kepimpinan Pendidikan tahun 1999 menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat iaitu pengikutnya ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Sementara Mitha Toha dalam bukunya Perilaku Organisasi menyatakan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin. Artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk asalnya. Sementara Kartini Kartono mengatakan pemimpin adalah seseorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktiviti-aktiviti tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Apakah peranan pemimpin pertengahan? Pemimpin pertengahan berperanan sebagai pengupaya kepada kecemerlangan guru. Ideanya ialah pemimpin pertengahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memacu PDP berkualiti di sekolah. Kenapa penting pengupayaan pemimpin pertengahan? Pemimpin pertengahan perlu diupayakan supaya dapat membina keupayaan dan kapasiti pemimpin sekolah untuk mengupayakan pemimpin pertengahan dalam menggerakkan program-program transformasi di sekolah masing-masing. Peranan pemimpin pertengahan dalam TS25 ialah yang pertama, pemimpin pertengahan perlu mempunyai matlamat yang jelas tentang program TS25. Pemimpin pertengahan perlu mempunyai perancangan yang jelas tentang matlamat yang akan dicapai, dan pemimpin pertengahan perlu menggunakan data dalam membina perancangan, menganalisis data terhadap aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dan memastikan pelaksanaan program TS25
dapat dilaksanakan dengan jayanya. Pemimpin pertengahan juga perlu melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan program TS25 serta mewujudkan budaya membimbing dalam kalangan guru serta menyokong amalan pembangunan profesional berterusan. Menyokong amalan komiti pembelajaran profesional, membantu guru menangani masalah isu yang timbul dan mewujudkan hubungan yang baik dengan warga sekolah. Berikut adalah mandat berkenaan dengan pemimpin pertengahan di sekolah di mana Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 4 1986 berkaitan dengan peranan panitia mata pelajaran. Dalam model pengurusan dan kepimpinan pemimpin pertengahan yang dikeluarkan oleh IAB pada 2016, di mana pemimpin pertengahan merupakan orang yang dapat menghubungkan antara pemimpin sekolah dengan guru. Di mana pemimpin pertengahan adalah orang yang menjuarai alternatif. Di mana dalam menjuarai alternatif ini, pemimpin pertengahan perlu mengubah suai konsep, strategi dan pengurusan yang telah diberikan oleh pihak atasan. Dan kemudian pemimpin pertengahan akan mentesis maklumat di mana maklumat ini kemudian ditafsir dan disalurkan kepada pihak pengurusan atasan. Selain itu, pemimpin pertengahan merupakan pemudah cara dan penyesuaian. Di mana dalam pemudah cara ini ialah menggalakkan semua ahli organisasi membuat inovasi. Sebagai seorang pemimpin pertengahan, mereka perlu mempunyai kemahiran mempengaruhi orang lain. Untuk mempengaruhi orang lain, seorang pemimpin pertengahan perlu memamerkan ciri-ciri pemimpin, iaitu mereka mesti mempunyai kepengetahuan, mereka mempunyai personality, keupayaan, kemahiran dan pengalaman. Kemudian, pemimpin pertengahan perlu berpengetahuan dan berkemahiran terutamanya dalam mengaplikasikan 5 level of leadership. Kemudian pemimpin pertengahan juga perlu mahir dalam coaching, mentoring, motivasi, perundingan, kaunseling dan memujuk. Dan seterusnya pemimpin pertengahan perlu membina hubungan yang baik di kalangan orang bawahan dan juga pemimpin atasan. Dalam 5 level of leadership, terdapat 5 tahap kepimpinan, iaitu yang pertama sekali, level yang rendah sekali ialah position. Ini di mana di peringkat ini orang akan mengikut anda kerana posisi anda sebagai seorang pemimpin. Tetapi mereka hanya menumpukan kepada anda sewaktu di waktu kerja. Kemudian level yang kedua ialah permission. Di mana orang mengikuti anda kerana mereka menginginkan kepimpinan anda. Dan level yang ketiga ialah production, di mana orang mengikuti anda kerana apa yang anda telah buat untuk organisasi. Kemudian level yang keempat ialah people development. Orang akan mengikuti anda kerana apa yang anda sudah lakukan ataupun apa yang anda telah membantu mereka. Ini seperti anda telah mengupayakan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan level yang kelima ialah pinnacle, iaitu orang mengikuti anda kerana apa yang anda representasikan. Dan ini di level yang kelima ini adalah level yang tinggi,
Seterusnya, pemimpin pertengahan juga merupakan pemimpin 360 darjah, iaitu pemimpin merupakan memimpin dan memenangi pegawai atasan. Kemudian, mereka juga memimpin dan memenangi rakan sekerja, serta mereka memimpin dan memenangi pegawai bawahan. Okay. Pemimpin 360 darjah boleh datang atau boleh bertugas di mana-mana bahagian kerana mereka adalah pemimpin yang berpengaruh dan tidak lebih dan tidak kurang. Pemimpin 360 darjah adalah orang yang mampu mempengaruhi orang di sekelilingnya yang terdiri daripada orang atasan, iaitu ketuanya, rakan sejawat dan orang bawahan. Maxwell menjelaskan, bagi memenangi hati sesiapa saja, seseorang itu perlu berpengaruh. Kerana pemimpin sebenarnya adalah pemimpin yang berpengaruh. Tidak lebih dan tidak kurang. Pemimpin 360 darjah dapat dicapai oleh sesiapa saja yang sudah memiliki kemahiran memimpin tahap sederhana atau yang lebih baik dan hanya perlu berusaha. Prinsip-prinsip pemimpin 360 darjah dapat digambarkan sebagai pemimpin pihak atasan. Antara prinsipnya ialah penampilan diri. Yang kedua, meringankan beban kerja ketua. Yang ketiga, sanggup melakukan kerja orang lain. Yang keempat, pemimpin organisasi. Yang kelima, memupuk hubungan yang serasi. Keenam, bersedia setiap kali berdepan dengan pemimpin, mengetahui bila perlu mendesak dan bila perlu mengalah. Yang ke-8, menjadi orang harapan, dan yang ke-9 ialah menjadikan diri kita hari ini lebih baik dari semalam. 5 nilai yang perlu ada dalam pemimpin 360 darjah ialah pasukan pemimpin lebih berkesan daripada seorang pemimpin. Pemimpin diperlukan di setiap peringkat. Berjaya memimpin di satu peringkat melayakkan kita memimpin di peringkat seterusnya. Yang keempat, pemimpin yang cemerlang di peringkat pertengahan menjadi pemimpin yang hebat di peringkat atasan. Dan yang kelima ialah pemimpin 360 darjah memiliki kualiti yang diperlukan oleh setiap organisasi. Prinsip-prinsip pemimpin 360 darjah dapat digambarkan sebagai pemimpin rakan sejawat, iaitu memahami, mengamalkan dan melengkapkan pusingan kepimpinan. Mengutamakan pemimpin yang cekap, bukan menentang. Bersahabat dengan mereka, menjauhi politik pejabat, meramaikan kenalan, merangsang ide yang baik dan jangan berlagak sempurna. Sementara, prinsip pemimpin 360 darjah dapat digambarkan sebagai pemimpin orang bawahan ialah yang pertama, perlahankan langkah semasa berjalan ke Dewan. Ini maksudnya jangan berlagak. Yang kedua, menganggap mereka semua sempurna dan mengembangkan potensi anggota pasukan, menempatkan individu dalam zon kekuatan, kepimpinan melalui teladan, pindahkan visi, beri ganjaran atas pencapaian. Dalam modul ini, berkaitan sub 2.1 iaitu merajui pemimpin pertengahan. Adakah anda sudah menyediakan profil pemimpin pertengahan berdasarkan data dan bukti tindakan yang telah dilaksanakan di sekolah? Yang kedua, adakah anda sudah mengenal pasti kemahiran dan keupayaan pemimpin pertengahan? Dan yang ketiga ialah melaksanakan inisiatif meningkatkan pencapaian pemimpin pertengahan. Dan yang keempat ialah menyenarai tugas pemimpin pertengahan telah disediakan. Ini adalah revisi ataupun refleksi kepada modul 2.1 iaitu pengupayaan pemimpin pertengahan. Pemimpin pertengahan juga membantu melaksanakan pencerapan di sekolah.
di mana pencerapan bermaksud penyediaan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penyediaan haruslah membawa perubahan positif pada pelakuan guru untuk meningkatkan mutu pengajarannya dan pembelajaran murid-murid. Mandat melaksanakan pencerapan terdapat dalam Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 Palang 1987 bertarikh 11 November 1987 di mana Pengetua Guru Besar melaksanakan penyeliaan di dalam bilik darjah secara rapi dan sistematik untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Dalam pencerapan, terdapat 3 fokus, iaitu yang pertama, kompetensi guru, yang kedua, sistem penyampaian, dan yang ketiga ialah aktiviti kelas. Di mana kompetensi guru, aspek kompetensi merujuk kepada tahap keberkesanan guru dalam pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Sementara sistem penyampaian berkaitan dengan elemen-elemen dalam aspek sistem penyampaian dalam instrumen terdiri daripada set induksi, penyampaian isi kandungan, teknik penyoalan, pengukuhan dan penutupan. Sementara dalam fokus aktiviti kelas merujuk kepada segala aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid. Seterusnya, refleksi, sudahkah anda menganalisis secara kritikal peranan pemantauan dan pencerapan PDP? Menyediakan strategi pengurusan guru di bawah tahap yang ditetapkan, menyediakan strategi mewujudkan budaya pembelajaran cemerlang dan melaksanakan program peningkatan profesionalisme guru. Ini akan kita lihat dalam submodul yang berikutnya. Submodul berikutnya ialah 2.2 interpretasi data. Dalam submodul ini membincangkan bagaimana membangunkan kemahiran menganalisis dan menginterpretasi data dalam kalangan pemimpin supaya mereka berupaya memimpin dan memacu perubahan serta memantau, menilai dan menjajar tindakan penambahbaikan di sekolah menggunakan alat seperti pintas dan OPPM. Bagaimana data dikumpul? Banyak cara kita mengumpul data di sekolah. Antaranya ialah dengan melaksanakan learning walk, membuat semakan kepada buku latihan murid, buku rancangan pelajaran harian guru, menganalisis dokumen, kemudian pencerapan PDP dalam kelas, dan kita boleh mengambil mengumpul data daripada suara guru dan juga suara murid. Dalam memproses data, terdapat kitaran data, iaitu yang pertama daripada mencari maklumat, kemudian mengumpul data, kemudian menganalisis, menginterpretasi data, kemudian bertindak dan kemudian menilai. Sekiranya proses ini tidak berjaya, maka perlu pusingan berikutnya. Mencari maklumat, iaitu apakah maklumat yang dah dicari merujuk kepada bidang keberhasilan yang dipilih. Contohnya, bidang pemimpin berkesan ataupun bidang guru berkualiti. Kemudian setelah kita mencari maklumat, kita kumpulkan data dan apakah data yang perlu dikumpulkan untuk memperolehi perincian tentang maklumat yang dikendaki. Di mana anda boleh mendapatkan data tersebut. Seterusnya, menganalisis dan menginterpretasi data. Analisis data adalah proses meneliti, menyusun atur, mengkategori, respon, dan memambil data untuk menghasilkan maklumat bermakna dan membuat rumusan. Interpretasi data adalah proses mengaplikasi data yang telah dianalisis
dan disembahkan secara bermakna dalam menentukan perbezaan, persamaan, lompang, sebab akibat keputusan yang mengambil kira pelbagai faktor. Kemudian, seterusnya, elemen bertindak ialah berdasarkan bidang fokus yang telah dikenal pasti, tentukan inisiatif yang akan dilaksanakan. Sediakan perancangan tindakan dengan mengambil kira kaedah pemantauan, pegawai yang bertanggungjawab, tempoh masa dan keperluan sumber. Dan akhirnya, elemen menilai ialah dengan menilai proses kerja, hasil kerja, melakukan refleksi terhadap proses dan hasil kerja, mengambil kira kos sebenar, memberi pertimbangan terhadap status keseluruhan pelaksanaan inisiatif. Refleksi kepada submodul 2.2, iaitu adakah anda sudah mengumpulkan dan menganalisis data yang penting? Yang kedua, adakah anda telah menentukan inisiatif yang akan dilaksanakan? Dan yang ketiga, menyediakan perancangan tindakan mengambil kira kaedah pemantauan, pegawai yang bertanggungjawab, tempoh masa yang akan dilaksanakan dan keperluan sumber untuk melaksanakan inisiatif. Seterusnya, melaksanakan tindakan dan juga mengumpul evidence yang berkaitan dengan inisiatif yang telah dilaksanakan. Kemudian, membuat pemantauan dan pengawalan berdasarkan ataupun berpandukan data. Submodul 2.3 OPPM atau One Page Project Manager. OPPM adalah satu alat kawalan dalam melaksanakan intervensi, di mana dalam proses penyediaan plan strategik bermula dengan visi dan misi, kemudian kita membuat analisis persekitaran, iaitu melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Kemudian daripada analisis persekitaran ini, kita akan menjana strategi melalui model TAWS dan matrix ranking untuk memilih strategi mengikut keutamaan. Kemudian barulah kita melaksanakan plan strategik. Saya yakin setiap sekolah telah pun membuat perancangan strategik, plan tindakan dan juga telah membuat plan operasi, di mana plan tindakan dan plan operasi ini ada perkaitannya dengan OPPM. Dalam menyediakan pintas, setelah kita melaksanakan plan tindakan di peringkat sekolah, di mana plan tindakan itu boleh kita kaitkan dengan pintas. Pintas dan OPPM adalah alat yang digunakan dalam pemantauan dan memacu proses penambahbaikan yang dilaksanakan. Alat-alat ini biasanya digunakan bagi menjejak status kemajuan projek seperti projek intervensi yang dilaksanakan bagi peningkatan prestasi sesebuah organisasi. Pengetua atau guru besar perlu mampu mengkonsepsi perancangan intervensi secara bermakna, relevan dan selaras dengan mengaitkan antara frasa strategik dengan frasa taktikal. Berikut ialah contoh ataupun plan intervensi transformasi sekolah, di mana kita lihat ada 4 bahagian, iaitu bahagian yang pertama 1 hingga 5, iaitu focus for intervention, iaitu ada bidang keberhasilan, data dikumpul, bidang fokus, TOV dan kriteria kejayaan. Sementara di bahagian perancangan, iaitu kita lihat perkara 6 iaitu inisiatif, 7 ialah pihak bertanggungjawab dan 8 ialah tempoh masa dalam melaksanakan intervensi. Sementara dalam mentoring, kita lihat keperluan sumber, kaedah pemantauan dan dapatan evidence. Dan serta penilaian ialah
penilaian tindak susul dan kos sebenar. Di mana perkara 11 hingga 12 ini akan anda isi semasa setelah inisiatif ini dilaksanakan. OPPM. Apa dia OPPM? OPPM ialah alat merumuskan projek dalam satu muka surat ringkas yang mengandungi segala maklumat penting mengenai projek. OPPM boleh digunakan sebagai alat untuk memantau satu projek dan boleh dikongsi bersama pihak pengurusan dan juga ahli kumpulan yang lain. Tujuan OPPM ialah sebagai alat untuk merancang, mengawal, memantau, mengkomunikasikan maklumat mengenai status projek dalam TS25. Kepentingan OPPM ialah satu alat yang praktikal untuk memantau ataupun mengawal projek. Dia menjimatkan masa dan tenaga dan mudah untuk mengenal pasti maklumat penting sesuatu projek dan untuk memaklumkan sesuatu status projek kepada ahli sejauh mana projek itu telah dilaksanakan. Berikut ialah contoh OPPM di mana terdapat dua OPPM, iaitu yang pertama lapisan 1 champion ataupun tactical dan lapisan yang kedua ialah operational. Lapisan pertama champion ini kita boleh kaitkan dengan pelan tindakan dalam perancangan strategik. Sementara lapisan kedua ialah kita dapat kaitkan dengan pelan operasi dalam perancangan strategik. Refleksi kepada submodul 2.3. Adakah anda sudah mensintesis data SWOT supaya menjadi data bermakna sebagai data terkumpul dalam pintas? Yang kedua, adakah anda telah menyediakan pelan pintas dan menghubungkan pelan pintas dengan perancangan atau pelan strategik, pelan tindakan dengan pintas? Adakah anda telah menyediakan OPPM berdasarkan pintas dan mengaitkan pintas dengan OPPM? Dan submodul yang terakhir iaitu 2.4 pembudayaan komuniti pembelajaran profesional ataupun Professional Learning Community, ringkasannya PLC. PLC ialah satu usaha pembangunan profesional guru bertujuan untuk mengekalkan dan meningkatkan kualiti guru dan peranan kepimpinan mereka. Terdapat pelbagai isu yang menjadi kekangan kecemerlangan guru dalam PDP dan kepimpinan mereka. Pemimpin pertengahan merupakan orang yang dapat mengupayakan ataupun melaksanakan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan warga sekolah bagi meningkatkan kualiti PDP untuk mencapai perubahan di sekolah. Dalam pembudayaan PLC, melaksanakan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan warga sekolah bagi meningkatkan kualiti PDP untuk memacu perubahan di sekolah merujuk kepada pendidik yang komited dalam bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang baik untuk murid-murid mereka. Ini mengikut Dufour. Sementara dalam KPM menjelaskan bahawa KPLC adalah sekumpulan guru yang komited dan berkolaborasi secara berterusan untuk meningkatkan kualiti guru dalam merealisasikan kemenjadian murid.
Tujuan PLC adalah untuk memantapkan amalan intraseksional, kemudian meningkatkan pembelajaran murid serta hasil positifnya adalah kepada murid. Itu maksudnya menjadi kepada kemenjadian murid. Fokus PLC ialah memastikan semua murid belajar, kemudian membina budaya kolaboratif serta fokus pada pencapaian iaitu kemenjadian murid serta sekolah berkualiti. Dalam PLC ini, kita boleh kaitkan dengan 3 aspek iaitu fokus, improve dan share. Proses yang pertama iaitulah fokus. Fokus ialah mengenal pasti masalah dan punca masalah dan pemantauan berterusan. Ini merujuk kepada isu-isu seperti yang terdapat dalam data SKPMG Standard 5. Maafkan saya, merujuk kepada data SKPMG Standard 4. Kemudian membentuk kumpulan untuk menyelesaikan isu, membincangkan isu dan seterusnya fokus kepada masalah yang hendak diselesaikan. Haji, Proses Haji, yang kedua ialah ni, improve. Yes. Haji, cut. Yang ini Haji kena ulang balik. Haji terputus tadi. Okey. Okey, slide ni Okay, standby 3, 2, 1. 1, 2, 3. Proses pelaksanaan PLC merujuk kepada fokus, improve dan share. Fokus yang pertama, fokus ialah mengenal pasti masalah dan punca masalah dan pemantauan berterusan. Di mana dalam bahagian ini kita perlu merujuk kepada isu-isu yang hendak diselesaikan, terutama pada isu-isu utama. Dan isu-isu ini dapat kita rujuk kepada data-data seperti SKPMG Standard 4. Kemudian kita membentuk kumpulan untuk menyelesaikan dan membincangkan isu-isu yang hendak diselesaikan dan fokus kepada masalah yang hendak diselesaikan. Proses yang kedua ialah improve, iaitu strategi yakni mempercepatkan proses pembetulan dan penambahbaikan. Di mana di peringkat ini perlu kita menetapkan matlamat yang hendak diselesaikan, pilih alat kolaboratif yang sesuai untuk menyelesaikan matlamat, kemudian melaksanakan secara kolaboratif, kemudian mengumpulkan maklumat dan data, kemudian melaksanakan penyelesaian masalah, membuat rumusan penyelesaian masalah dan menganalisis semua dapatan serta membuat penambahbaikan. Setelah proses ini selesai, maka kita kongsikan amalan baik ini dalam bentuk perkongsian pengalaman, kepakaran dan juga kongsikan amalan-amalan yang baik kepada semua warga sekolah dan juga kepada rakan-rakan di sekolah yang lain. Antara alat-alat kolaborasi ialah seperti learning walk, peer coaching, video kritik, data analisis, lesson study, performance dialogue, teacher sharing session dan book club. Dalam submodul yang ini iaitu PLC, sudahkah anda telah berkongsi dengan guru-guru tentang konsep dan cara pelaksanaan PLC? Adakah anda telah mula membangunkan kapasiti pemimpin pertengahan melalui PLC dan telah membentuk kumpulan-kumpulan kecil PLC berdasarkan panitia dan isu, serta telah memantau pelaksanaan PLC dan telah menyediakan alat-alat kolaboratif yang sesuai? Imbas kembali tugasan modul 2
iaitu menyediakan profil pemimpin pertengahan berdasarkan data dan bukti tindakan yang telah dilaksanakan di sekolah. Kemudian menyemak semula dan memurnikan pintas dengan mengambil kira data sebenar, pegawai bertanggungjawab dan kaedah pemantauan yang dipilih. Kemudian menyediakan instrumen pengumpulan dan penganalisisan data learning walk, menyediakan OPPM, memulakan amalan PLC dengan berkongsi dan membentuk kumpulan kecil di sekolah. Okay. Selain itu, dalam modul 2 juga, tuan-tuan, imbas kembali penggunaan dengan peranan pemimpin pertengahan. Seperti, adakah anda telah meletakkan, mempunyai matlamat yang jelas tentang program TS25, mempunyai perancangan yang jelas tentang matlamat yang akan dicapai, menggunakan data dalam membina perancangan, menganalisis data terhadap aktiviti yang telah dilaksanakan, memastikan pelaksanaan program TS25, melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan TS25, mewujudkan budaya membimbing dalam kalangan guru, menyokong amalan pembangunan profesional berterusan, menyokong amalan komuniti pembelajaran profesional, membantu guru menangani cabaran isu yang timbul dan mewujudkan hubungan yang baik dengan warga sekolah. Dan di akhir modul 5 ini, tuan-tuan perlu membuat tugasan. Revisi modul 2 ini berkaitan dengan setiap peserta diminta mengimbas kembali konsep modul 2 dengan menjawab kuis yang berikut. Dan juga kemudian menilai kekuatan modul 2, kelemahan modul 2 dan penambahbaikan terhadap modul 2 serta isu-isu yang berkaitan dengan modul 2. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar talimat saya berkaitan dengan revisi modul 2.0 menerajui kepimpinan. Apa yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan saya dan yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi penyampaian oleh Tuan Haji Muhammad Rafi bagi modul 2. Okey. Pihak majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas penyampaian slot tadi. Okay, para peserta sekalian, salah satu program perbengkelan ini ialah kita, tuan-tuan dan puan-puan, dikendaki melakukan penanda arasan di sekolah yang telah melaksanakan TS25. Tuan-tuan dan puan-puan peserta bengkel sekalian, kita teruskan dengan slot terakhir pada hari ini dengan saya mempersilakan Encik Nordin bin Ramlan bagi slot melaksanakan penanda arasan di sekolah TS25. Dengan itu, saya dengan hormatnya mempersilakan Encik Nordin bin Ramlan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Tuan Haji Arbain selaku moderator kita pada kali ini. Baiklah tuan-tuan, barisan pengetua guru besar serta GPK dan juga semua peserta TS25 kod 6 ini untuk modul yang kelima.
pada kali ini tibalah masanya untuk slot saya pada hari ini. Saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dalam lawatan penandarasan inspirasi amalan terbaik. Untuk makluman tuan-tuan, pada kali ini untuk kohort tuan-tuan lawatan penandarasan tidak dapat kita laksanakan atas sebab-sebab yang tidak dapat kita elakkan. Namun demikian, untuk menggantikan lawatan penandarasan tersebut, kita ada menyediakan satu tayangan video ala-ala lawatan penandarasan ke sekolah yang terpilih. Baiklah tuan-tuan, bersama-sama dengan tuan-tuan dipaparkan slide berkaitan dengan lawatan penandarasan inspirasi amalan terbaik, di mana semasa tuan-tuan menonton video nanti, slide ini bolehlah dijadikan sebagai panduan kepada tuan-tuan, di mana tuan-tuan semasa menonton nanti, tuan-tuan akan melihat apakah kekuatan dalam pelaksanaan amalan terbaik oleh sekolah TS25 tersebut, dan kemudian tuan-tuan juga boleh mencatat apakah kelemahan, dan juga jika amalan terbaik yang dilaksanakan di sekolah tersebut sesuai dengan sekolah tuan-tuan, tuan-tuan juga boleh catatkan apakah kekuatan, kelemahan, dan jika ada kelemahan, apakah cadangan penambahbaikan. Jadi dalam catatan tuan-tuan nanti, bolehlah tuan-tuan merujuk pada slide yang saya sediakan, di mana ada 4 ruangan, iaitu ruangan kekuatan, ruangan kelemahan, kemudian adakah dia bersesuaian dengan sekolah tuan-tuan? Kalau sesuai, tuan-tuan catatkan, dan jika ada cadangan penambahbaikan untuk dilaksanakan di sekolah tuan-tuan ataupun di sekolah yang menjadi contoh video tersebut, tuan-tuan boleh catatkan di ruangan ini. Hasil daripada catatan tuan-tuan nanti akan tuan-tuan bentang bersama dengan rakan elit tuan-tuan dalam slot refleksi, di mana tuan-tuan akan berbincang bersama-sama rakan-rakan GPK sekolah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan akan juga membuat pembentangan bersama-sama dengan rakan elit tuan-tuan, dan juga tuan-tuan akan menyesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan di sekolah tuan-tuan. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, video lawatan penandarasan inspirasi amalan terbaik sekolah ini lebih kurang selama 30 minit. Dan sambil tuan-tuan menonton, bolehlah tuan-tuan membuat catatan untuk refleksi kita nanti. Selamat menonton. Sejarah sekolah kami banyak berjasa, naik pemimpin sudah tertanda, baktinya suci ternyata murni, masyhur dikenang taburkan bakti. Sekolah kami sanjungi, harum namamu untuk berdiri. Azam kami murid semua, pasti tekun untuk berjaya. Yakin tabah hasrat utama, yakin tabah hasrat utama. Baktinya suci ternyata murni, masyhur dikenang taburkan bakti. Sekolah kami sanjungi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Zuaidah binti Ahmad, Guru Besar Sekolah SK Port Dickson, Sekolah Kluster Kecemerlangan dan Program TS25. Sebagai pemimpin sekolah,
saya memainkan peranan yang sangat penting demi kejayaan program TS25 dengan skop yang ditetapkan, fungsi dan strategi perancang yang perlu dilaksanakan. Dalam program TS25, guru besar perlu menjadi pemimpin berkesan dalam mengurus perubahan. Paling penting, bagaimana seorang pemimpin itu menjadi teladan yang baik, mempunyai penampilan diri sebagai seorang pemimpin yang berkualiti, jujur, amanah, berintegriti, accountability dan tiada kepentingan diri. Prinsip saya sangat mudah. Semua atas dasar tanggungjawab pada setiap tindakan saya. Hal ini sebenarnya untuk memastikan sekolah yang saya tadbir dapat mencapai hala tuju yang telah kami tetapkan, iaitu memperkasa kualiti guru ke arah peningkatan penglibatan murid ke peringkat antarabangsa. Sekarang, Sekolah Kebangsaan Port Dickson sedang menuju ke arah tersebut. Walaupun kami kohort 5 TS dalam TS25, saya merasa sangat bangga dengan pencapaian guru serta murid sekolah saya setakat ini. Semua guru-guru saya memberikan komitmen yang sangat tinggi dalam usaha membentuk, memperbaiki kompetensi diri bagi mendidik anak muridnya sehingga melahirkan kemenjadian murid yang holistik. Penglibatan yang besar anak-anak SKPD telah ke serata dunia. Antaranya, seorang murid Sekolah Kebangsaan Port Dickson telah dipilih sebagai duta mewakili Malaysia dalam Bridge Visual Summer Camp peringkat antarabangsa anjuran ASEAN Pacific Children's Convention. Selain itu, seramai lebih kurang 10 orang murid lagi turut serta dalam program Waku-Waku, iaitu satu program bersama kerajaan Jepun dan berjaya memenangi beberapa anugerah dalam program tersebut. Selain daripada itu juga, seramai lebih kurang 1,200 orang murid Sekolah Kebangsaan Port Dickson telah terlibat dalam showcase PBL sekolah bersama dengan Sekolah SD06 Sari Lama di Indonesia. Dan beberapa lagi penglibatan kurikulum di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah melayari laman web sekolah kami iaitu skportdickson.edu.my untuk berkongsi ilmu dan menyaksikan penglibatan warga SKPD dalam semua aktiviti di semua peringkat. Bagi saya, kejayaan sekolah ini dijayakan ataupun dibantu oleh banyak pihak luar. PIBG, Sekolah Kebangsaan Port Dickson telah menjadi tulang belakang sekolah. Selain itu, pihak komuniti seperti pihak khazanah, Petron, TNB, Bank Rakyat, Bank Islam, Co-op Bank, wakil-wakil rakyat, alumni dan orang-orang perseorangan banyak memberi sumbangan dalam bentuk dana dan juga kemahiran dalam menjayakan segala aktiviti sekolah. Melalui latihan program TS25 yang saya lalui inilah yang telah memberikan saya satu panduan jelas bagaimana untuk menerajui sekolah sehingga kami mencapai apa yang kami ada sekarang. Terima kasih atas bimbingan dan tunjuk ajar semua pihak. Semoga SKP Port Dickson terus mengorak langkah menuju kejayaan. Okey, baik. Saya nak tanya murid-murid semua, apa beza Syahid dan juga saya? Seorang jawab.
هذا قلم الرصاصين هذه فرد هذه ملحة هذه أدوات الفراسية هذا دفتر هذا كتاب هذا قلم الرصاصين هذه فرد هذه ملحة
Begitulah tadi penjelasan oleh Cik Nordin bin Ramlan berkaitan dengan cara penanda arasan perlu dilakukan di sekolah yang telah kita pilih tadi. Jadi, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nordin. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya slot penanda arasan, maka berakhirlah perbengkelan bagi hari pertama ini. Pada hari esok, tuan-tuan dan puan-puan akan meneruskan perbengkelan untuk hari yang kedua bagi fleksi modul 3 dan 4. Untuk hari esok, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama-sama dengan rakan-rakan elit dari kalangan SISC Plus. Dan untuk hari ini, mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah atas kebersamaan dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan dalam menyertai dan menjajakan perbengkelan pada hari ini. Jadi, sebelum kita berakhir, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.